Saya Siti Azila binti Muhammad Bidin, pelajar tahun 4 Sains Sosial Sejarah. Ingin membuat perkongsian dalam video ini tentang peranan Gorbachev, pemimpin terakhir Empayar Soviet yang berteraskan sosialis. Kita mulakan dengan peranan Gorbachev ketika Empayar Soviet itu sedang dalam keadaan yang terombang-ambing, terutamanya dari segi ekonomi. Gorbachev telah memperkenalkan satu dasar, iaitu dasar Glasnost dan Perestroika. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan apa itu dasar Glasnost dan Perestroika. Glasnost kita boleh ertikan sebagai keterbukaan, dan Perestroika itu adalah restrukturisasi atau penstrukturan semula. Dengan memperkenalkan dasar ini, terdapat perubahan yang diperkenalkan dalam melonggarkan kawalan terhadap ke atas rakyat Soviet. Tetapi kenapa Gorbachev memperkenalkan dasar ini? Hal ini disebabkan kerana keadaan dan sosial Soviet itu sendiri yang dalam keadaan yang tidak stabil. Dengan pengamalan sistem ekonomi perancangan pusat Soviet, sebenarnya tidak dapat merangsang ekonomi Soviet pada ketika itu, dan langsung tidak dapat bersaing dengan negara-negara blok barat, negara-negara kapitalis. Oleh yang demikian, Gorbachev memikirkan suatu perubahan harus dilakukan dengan melaksanakan dasar ini, kerana perlunya ada keterbukaan dalam menjalankan ekonomi, sosial dan politik di negara Soviet. Antara yang ditekankan dalam dasar ini ialah Gorbachev telah memberi insentif lebih spesifik kepada kenaikan gaji, dan kenaikan gaji itu kepada orang-orang yang berbakat, dan seterusnya gaji itu disesuaikan dengan berdasarkan prestasi ataupun kualiti kerja. Gorbachev percaya dalam usaha memajukan ekonomi Soviet, ianya haruslah mendapat sokongan ataupun mendapat penyertaan daripada rakyat Soviet itu sendiri. Maka dengan itu lebih banyak kebebasan dan keterbukaan telah diberikan oleh Gorbachev melalui pelaksanaan dasar ini. Dalam dasar ini, Gorbachev telah mendorong penglibatan rakyat Soviet untuk bersuara, memberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat, mengkritik pemimpin lama dan pemimpin baru. Dengan itu, masyarakat Soviet sebenarnya sangat teruja, dan ada sampai satu tahap mereka seakan-akan hanya memikirkan apa yang seharusnya mereka sebagai rakyat Soviet perjuangkan. Begitu juga kelonggaran yang diberikan kepada media massa. Media massa diberi kelonggaran untuk menyiarkan akhbar ataupun menyiarkan di TV, radio tentang permasalahan negara Soviet yang sebenarnya selama ini tidak pernah terjadi pada zaman Joseph Stalin. Untuk pengetahuan kita, Joseph Stalin adalah seorang pemimpin Soviet, dan beliau adalah pendukung fahaman komunis yang sangat kuat. Dan pada masa itu beliau tidak memberikan apa-apa kebebasan kepada rakyat Soviet. Dan apabila zaman Gorbachev ini telah memberikan menjalankan dasar Glasnost dan Perestroika, kebebasan itu terbuka kepada rakyat Soviet, dan rakyat Soviet itu
sedar bahawa selama ini betapa golongan elit ini selama ini menyekat hak mereka daripada mengetahui apa yang terjadi pada dunia luar, dan mereka sangat faham yang mereka pada masa ini adalah sangat terbelakang daripada masyarakat atau rakyat di negara-negara blok barat, terutamanya negara-negara blok kapitalis. Gorbachev berpendapat perlunya dasar ini dilaksanakan kerana perlunya ada keterbukaan untuk memberi satu hubungan yang sedikit baik, hubungan yang aman antara negara-negara Soviet dengan Amerika Syarikat, kerana Amerika Syarikat ini merupakan negara kapitalis yang maju berbanding negara-negara Soviet. Gorbachev berpendapat sistem global hanya dapat dibangunkan melalui kebebasan yang dapat menentukan hidup dan kepentingan yang saling menguntungkan antara pemimpin, masyarakat ataupun rakyat Soviet, dan seterusnya. Secara tidak langsung ia akan membangunkan negara Soviet seiring maju dengan negara-negara kapitalis. Dalam ekonomi, perestroika itu penting untuk mereformasikan pasaran domestik dan mempromosikan pelaburan negara kepada dunia luar, dan ini sebenarnya memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk melakukan ekonomi, dan akhirnya ia akan memberi insentif tenaga kerja kepada masyarakat Soviet. Baiklah, untuk pengetahuan kita, sebenarnya dasar keterbukaan ini bukanlah pertama kali diperkenalkan pada zaman Gorbachev. Pada zaman Nikita Khrushchev, iaitu pemimpin selepas Joseph Stalin. Nikita Khrushchev itu sendiri pernah melaksanakan dasar destalinization, iaitu dasar yang menghapuskan segala bentuk yang terlalu memuja kepada pemerintahan Joseph Stalin. Khrushchev dia berfikir, beliau berpendapat bahawa pemerintahan Joseph Stalin itu sebenarnya tidak memberi apa-apa keuntungan kepada negara, kerana dasar tertutup yang beliau perkenalkan kepada rakyat Soviet menghalang masyarakat Soviet itu hidup untuk membangunkan diri sendiri, dan yang sebenarnya dapat membangunkan ekonomi negara Soviet. Segala kebebasan tidak wujud pada zaman Joseph Stalin. Tidak ada kebebasan berbudaya, berekspresi, dan apalagi untuk menyuarakan pendapat. Maka dengan itu pada zaman Khrushchev, dengan melaksanakan dasar destalinization, sedikit kebebasan untuk berbudaya telah diberikan kepada masyarakat, kepada rakyat Soviet. Dan apabila keterbukaan ini diberi kepada rakyat Soviet, maka secara tidak sedar satu fahaman yang terbentuk di jiwa rakyat Soviet itu wujud, iaitu liberalism. Apabila liberalism ini wujud di dalam masyarakat Soviet, ia membuka mata dan pemikiran rakyat Soviet untuk berubah, dan sebenarnya pengaruh Barat itu telah masuk dan menyerap ke dalam masyarakat Soviet. Dan paling dapat kita lihat apabila
Republik Berlin, iaitu Republik Berlin itu di sebelah barat, ianya dikuasai oleh Amerika Syarikat, iaitu negara kapitalis. Manakala Berlin Timur itu dikuasai oleh Soviet. Apa yang membezakan Berlin ini? Berlin Barat itu lebih maju negaranya dan rakyatnya menikmati kemajuan tersebut. Padahal di Berlin Timur yang dikendali oleh Soviet, negara Republik Berlin Timur agak mundur dan rakyatnya agak terbelakang, dan ini menjadikan rasa tidak senang di hati rakyat Berlin itu sendiri. Masyarakatnya adalah satu etnik, sedangkan mereka telah dipisahkan oleh dua kuasa yang rakyat itu sebenarnya harus akur dengan kuasa yang menaungi mereka. Apabila kesedaran itu berlaku di kalangan masyarakat Berlin, maka dengan itu masyarakat Berlin Timur telah membuat penghijrahan ke Berlin Barat. Apabila kejadian penghijrahan ini disedari oleh pemerintah Soviet, maka telah dibina tembok Berlin untuk menyekat, untuk menghalang penghijrahan rakyat Berlin Timur ke Barat. Kesan daripada pembinaan tembok Berlin itu, mulalah rakyat Soviet ataupun khususnya masyarakat Berlin di kawasan itu untuk membuat konfrontasi, pemberontakan, kerana mereka berpendapat hak mereka telah dihalang, pilihan hidup mereka pun telah dihalang oleh pemimpin Soviet. Pada 1980-an, kebangkitan rakyat Soviet itu semakin lama semakin memuncak kerana adanya pertukaran buku, pertukaran bahan-bahan yang menimbulkan rasa nasionalis mereka, disebabkan dasar Glasnost dan Perestroika itu telah memberi keterbukaan kepada media massa terutamanya juga. Aliran informasi pun menyalurkan apa-apa bentuk kebudayaan, debat politik dan membangkitkan isu-isu kekejaman, terutamanya kekejaman semasa zaman Joseph Stalin. Ia lebih kita boleh fikirkan ia sebagai provokasi untuk kebangkitan rakyat Soviet memperjuangkan hidup yang lebih baik dalam keadaan ekonomi Soviet yang tidak menentu pada ketika itu. Dan pada akhir tahun 1989, maka terjadinyalah pilihan raya yang disertai kandidatnya oleh banyak parti. Parti-parti ini muncul disebabkan antara pengaruh daripada dasar keterbukaan yang telah diperkenalkanlah, dan banyak membangkitkan semangat nasionalis antara republik untuk memerdekakan republik masing-masing. Dan pada tahun yang sama itu juga diktator komunis telah mula runtuh, seperti di Republik Polandia, Jerman Timur dan beberapa negara Eropah Timur yang lain. Maka apabila kebangkitan nasionalis pun semakin memuncak dan ketidakpuashatian terhadap ekonomi, akhirnya Soviet bubar pada tahun 1991.
Okey, kita teruskan kepada pendapat yang mengkritik dasar perestroika dan glasnost. Seperti yang tertulis di dalam sejarah, dasar glasnost dan perestroika ini sebenarnya total gagal kerana apabila keterbukaan itu diperkenalkan kepada masyarakat yang selama ini tidak pernah merasa kebebasan, ia telah memberi suatu impak psikologi yang mendorong masyarakatnya terlalu agresif untuk bersuara. Ahli akademik juga berpendapat bahawa konsep yang dibawa oleh Gorbachev ini sebenarnya lebih kepada meminta simpati kepada rakyat, terhadap rakyat Soviet, dan meminta perhatian kepada negara luar, negara-negara blok, hanya untuk menunjuk bahawa kepimpinan Soviet itu adalah lebih baik daripada kepimpinan yang ada pada negara-negara kapitalis yang lain. Dalam reformasi ekonomi sebenarnya tidak berhasil kerana ianya hanya memberi peluang kepada sektor swasta, dan malangnya masyarakat rakyat Soviet itu sendiri tidak dapat menikmati hasil-hasil ekonomi yang sepatutnya berpihak kepada mereka, yang sepatutnya berbalik kepada mereka. Dan hal ini amatlah tidak bertepatan, tidak mencapai sasaran yang telah direncanakan dari awal semasa dasar ini mula diperkenalkan. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Saya berharap perkongsian ini akan memberi manfaat kepada kita. Dan kiranya ada kesalahan fakta ataupun kelompangan fakta, saya mohon maaf. Namanya juga saya masih belajar. Apapun saya harap kalian doakan saya sukses dalam pengajian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.